Tak tahu apa penawar COVID sekarang, tutup segala tempat pusat hiburan. Beraninya awak cakap, nanti kang RTM, RTM, TV3 semua, saman awak apa awak nak cakap. Apabila dah buat itu tak sampai seminggu dua, wabak pun diangkat. Kita ini, dengan self-lockdown tu semua tak akan jalan. Vaksin tak vaksin pun tak akan jalan. Pasal apa? Ini wabak akhir zaman, bukan wabak yang mana dia datang untuk pergi, dia datang untuk kekal. Imam Mahdi tahu nak jadi tentera dia mana satu. Dan sekarang orang yang mana bakal jadi tentera Imam Mahdi pun dah ditanda dah pun oleh para aulia yang mana akan jumpa dengan Zainal Mahdi nanti. Tak payah sibuk, dah penuh dah pun senarainya. Sebutkan la taqumus saah, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah Al-Lata wal-Uzza disembah semula di bumi Arab. Sehinggalah kesyirikan masuk semula di bumi Arab. Tanah Arab, semenanjung tanah Arab itu ada ke agama lain selain daripada agama Islam. Asalnya memang ada. Kemudian setelah Islam datang, tidak ada dah. Khususnya di rantau Hijaz. Dah tak ada. Di rantau Riyadh, di rantau Najd sana semua. Di Yaman pun dah tak ada. Yang ada pun hanyalah orang-orang Kristian yang mana sangat-sangat minoriti. Tapi agama syirik, agama yang mengutuk Allah Ta'ala, penyembahan berhala dah tak ada. Sudah lama tidak ada. Tapi tiba-tiba tahun 2020, 2018, 2019, 2018 dibukanya satu muzium. Memang diorang tak sembah tetapi diagungkan. Tapi diangkat apa dia? Berhala-berhala zaman-zaman purba atas nama menghargai sejarah. Jadi ada di Riyadh. Di sebenarnya tanya Arab. Nabi tak katalah di Mekah ke di Banidah ke mana. Tak. Nabi hanya kata di Arab. Tan sebenarnya. Kesyirikan tidak akan masuk dalam bumi Mekah dan Madinah. Dah dibasmi segala kesyirikan. Tapi apabila zahirnya Lata wal Uzza semula, dua berhala itu dah zahir semula di atas muka bumi semenanjung tanah Arab dan menjadi tarikan ramai, maka itulah tanda dekatnya hari kiamat. Itu dia. Kita lihat banyak tak kehancuran di bumi Arab? Banyak. Kasino dah mula dibuka. Dunia makin dikejar. Betul tak? Tengok, tak payah tengok jauh. Tengok di Makkah Al-Mukarramah. Lebih banyak duniawi ke ataupun lebih banyak ukhrawi? Naam, yang kita hadap di hadapan Kaabah, Masya Allah, memang rasa serasa-rasanya. Di Bukit Safa, di Bukit Marwah, Masya Allah. Di segala pintu-pintu yang terdapat di Masjidil Haram, Masya Allah. Rasa kerohanian dia. Tapi hanyalah confine, terhad pada kawasan itu saja. Keluar saja. Nampak Menara Jam, siapa yang pernah masuk ke mall Menara Jam tu akan rasa macam dekat Suria KLCC. Akan rasa macam dekat Ceras My Town. Hatta tak lebih kalau kita kata macam dekat Las Vegas. Macam dekat mall-mall yang ternama. Tengok, pasal apa keduniaan. Dan bekerja-kerja, berlumba-lumba dengan orang kafir, membina-bina pencakar langit yang tinggi. Kalau tak, itu kan perbuatan orang kafir. Orang kafir dah kalah, tapi orang kafir kau menang, kilang, kau menang, kami iktiraf. Jam tertinggi di dunia, letaknya kat Mekah. Oh, hebat. Teknologi Jerman, teknologi itu, teknologi ni. Apa guna? Tak ada. Apa guna bina jam tinggi-tinggi? Keduniaan. Sehingga itu nanti akan dihapuskan oleh Sayyidina Mahdi. Hatta tentang jam itu pun Nabi SAW ada sebut dalam hadis. Ini saya dengar daripada Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala. Beliau kata apa? Tidak akan datangnya apabila terbentangnya bayang-bayang as-sa'ah di atas Kaabah. Dalam hadis zillus sa'ah. Apabila kau nampaknya apabila engkau telah melihat terbentangnya bayang-bayang as-sa'ah di atas Kaabah, dan apabila kau melihat sudah ditebuknya gunung-gunung di Mekah, maka ketahuilah Dajjal akan keluar. Dan kerosakan akan tiba. Lihat.
Bayang-bayang as-sa'ah tu mana apa orang kata, awal-awal para sahabat dengan hadis itu, mereka kata barangkali mungkin bila dah nampak tanda-tanda besar sampai ke Kaabah pun boleh nampak juga. Tapi kita lihat zaman sekarang, tengok pada pukul petang-petang, tengok Mekah live. Bayang apa yang mana menutupi Kaabah? Bayang apa? Jam tu lah. Jam dalam bahasa Arab apa? As-sa'ah. Dan ditebuknya apa nama dia? Gunung Ganang di keliling Mekah. Bukankah ada banyak tahu terowong-terowong semua tu? Bahkan ya Allah, satu musibah. Saya sampai ke bumi Mekah tahun 2011. Jam tu belum dibina lagi. 2016 saya sampai, jam tu dah bina. Saya dapat hadiah satu sejadah. Sejadah tu terus kita wakaf tempat lain. Kita tak nak terima hadiah tu. Bayangkan dahulunya gambar Kaabah sejadah tu. Tak salah, boleh. Gambar Kaabah. Sekarang kita lihat dekat sejadah gambar Kaabah, belakang tu gambar jam. Apa cerita? Kita menghadap Kaabah ke menghadap jam? Seakan-akan jam itulah menjadi penanda, menjadi kiblat. Dan ini dibuat oleh tangan-tangan yang mana menjauh daripada Allah Ta'ala. Fusaqa, orang-orang fasik. La ilaha illallah. Kalau nak kata teori konspirasi, Nabi tak ada lah, ada saya sebut. Berkata James Gray, berkata Harun Yahya, berkata nama tu, teori ni, tak payah cerita itu semua. Kita berpandukan hadis Nabi SAW. Dan saya dengar bukan daripada diri saya sendiri main, buat apa, dia tiong sana, tiong sini, tiong sana. Apa yang mana Syekh Abu Zaki sebut daripada dahulu lagi. Apa yang mana yang mana waktu tu belum di live kan lagi. Bahkan siapa tonton live hadis 40 akhir zaman pun Syekh Abu Zaki cakap apa saya cakap. Apa yang mana saya cakap tally dengan apa yang Syekh Abu Zaki cakap. Dah kita anak murid dia, kita khadam dia, kita dengar kata dia, kita ambil lah kata-kata dia. Pasal apa saya nak bercanggar dengan Syekh Abu Zaki pula? Wah kata, Masya Allah. Kejahatannya sudah terlalu banyak. Kejahatan apa dia? Khabath. Kejahatan daripada akidah, kejahatan daripada fiqah. Membunuh para alim ulama. Ada ke? Ada. Dan di situ Nabi SAW menyebutkan tentang hadis Najd. Satu orang sahabat, Nabi SAW satu hari mendoakan, Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina. Ya Rasul, ya Allah, berkatilah pada Syam dan Yaman kami, ya Allah. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, wa fi najdina, ya Rasulullah, pada Najd kami juga. Saya tak dengar. Terus Rasulullah doakan sebanyak 3 kali. Allahumma barik lana fi yamani, fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkatilah kami pada Syam kami dan Yaman kami. Wa fi najdina. 3 kali Rasulullah tak dengar. Nah, Nabi SAW. Di situ tempatnya terbitnya qarnus syayatin, tanduk syaitan. Boleh juga dibaca qarnus syayatin, kurun syaitan. Iaitu apa dia? 100 tahun kesyaitanan terbit daripada Najd. Najd tu daerah mana? Negeri mana? Rantau mana? Orang sana tak akan mengaku tu Najd. Tapi semua orang kata, engkau Najd. Mana ada? Kita tengok, cubalah cari di Google dekat mana, dari mana Najd itu dan siapa yang dikebumikan sana, pahaman apa yang keluar dari Najd. Dan itulah pahaman yang mana keluar daripada lubang Ya'juj dan Ma'juj ini. Hatta Imam Muslim menyusun hadis-hadis fitan, hadis-hadis akhir zaman, meletakkan selepas hadis ini, hadis tentang Khawarij. Orang yang mana keluar daripada kelompok Sayyidina Ali. Itu dia. Tapi Khawarij adakah terhad pada itu saja? Zaman moden tak ada Khawarij, ada ramai Khawarij. Iaitu pahaman yang mana sesat dan dia suka menyesatkan orang lain. Pahaman yang mana tidak selari dengan pahaman Khulafa' Ar-Rasyidin, yang mana tidak selari dengan pahaman
para ulama salaf, para salafus salih, ulama-ulama yang terdahulu. Wa kada. Daripada bumi Najd. Wa kada. Walaupun ramai orang saleh ya Rasulullah. Ya. Apabila dah banyaknya kekotoran, apabila dah banyaknya kejahatan. Kita tengok apa Syekh Ahmad Fahmi Zamzam bilang di sini. Hadis di atas menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau daerah sudah terlalu banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Bukan menimpa kepada orang jahat saja, tetapi juga orang yang soleh akan turut dibinasakan. Walaupun pada hari kiamat nanti, masing-masing akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Habis tu pasal apa? Diorang adakah tidak dilakukan amar ma'ruf nahi munkar? Sudah dilakukan. Habis tu pasal apa? Tidak diteruskan. Kemungkaran nampak macam mungkar, macam ma'ruf. Kema'rufan nampak macam mungkar. Ini apa berlaku di negara kita sekarang? Mana ada? Mana berlaku kat negara kita? Masih lagi di amar ma'ruf nahi munkar, masih lagi ditegakkan. Ya. Sejauh mana amar ma'ruf dan nahi munkar ditegakkan negara kita? Selagi mana amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan sehinggalah ke akar umbi, selagi itu kerosakan akan berlaku. Saya minta maaf, kerosakan yang mana berlaku ini sudah tidak dapat boleh diubati hanya dengan satu cara saja sekarang. Dengan ditukar. Pasal apa? Akarnya dah rosak. Akar umbi umat Islam, pemimpin-pemimpinnya lah, sudah rosak. Maka akan ditukarkan oleh Allah Ta'ala dengan akar yang segar, akar yang mana bersih, suci, yang mana akar itu akan mencambahkan pepohonan keamanan. Siapa akar itu? Sayyidina Mahdi alaihissalam. Dah tak ada pemimpin yang mana boleh pimpin kita sekarang. Kita sekarang tak ada pemimpin sekarang ni, kita hanya menjaga sesama kita sahaja. Jaga satu sama lain. Nak kata seorang yang jadi pegangan, panutan kita. Tak ada. Itu macam mana sekarang? Cari ikut yang mana dia bukan pemimpin yang rasmi, bukan pemimpin negara, bukan pemimpin parti politik. Ikut dia. Siapa dia? Tuan-tuan guru kita. Yang mana tak ada affiliation, tak ada apa-apa kaitan dengan apa-apa jawatan duniawi. Dia tidak mengejar apa-apa keduniaan, bahkan dia mencari keakhiratan. Jiwa dia zuhud, jiwa dia qanaah. Dan dia menzuhudkan kita juga. Dengan duduk dengan dia, kita makin dekat sama Allah SWT. Ikut dia. Dia akan tunjukkan kepada kita satu orang pemimpin. Akan datang kepada kita satu orang pemimpin yang mana akan menunjukkan kita pada Sayyidina Mahdi. Dan pemimpinnya waliullah. Tak cerita Syekh Zaki. Barangkali dia, wallahu alam. Pemimpin yang merupakan wali ini, dia akan menunjukkan kepada si wali yang besar itu, Sayyidina Mahdi. Datang saja Sayyidina Mahdi zahir, maka itu menandakan bahawa dah masuklah era seterusnya, era Dajjal. Jadi kita akan baca dekat kitab peristiwa akhir zaman. Kitab apa nama dia? Kiamat hampir tiba. Wahakadha. Oleh sebab itu, segala jenis kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan. Tutup, nak tahu apa penawar COVID sekarang? Tutup segala tempat pusat hiburan. Apa yang mana berada dekat TV kita, apa yang mana berada di radio kita, berapa banyak kali kita beraninya awak cakap, nanti kan RTM, TV3 semua sama awak, apa awak nak cakap? Kita kata, ada yang mana lebih cakap, ada kitab yang cakap, pasal apa tak bakal kitab tu? Mufti pun cakap. Tok Peti pun cakap. Kan? Mufti pun bilang itu. Apabila zaman dahulu, saya dah lupa. Kita tengoklah. Diarahkan ditutupnya segala tempat-tempat lalai. Dihancurkan segala alat-alat yang melalaikan, alat-alat muzik melalaikan, semua dihancurkan. Khalifah arahkan. Dibukanya masjid-masjid, disyiarkan segala-galanya yang kebaikan. Disuruh bertaubat kepada Allah SWT. Dipulangkan hak semua. Diberi makanan kepada fakir miskin. Diberi makanan kepada haiwan-haiwan ternakan. Apabila dah buat itu tak sampai seminggu dua, wabak pun diangkat. Kita ini dengan self lockdown tu semua tak akan jalan.
Vaksin tak vaksin pun takkan jalan. Pasal apa? Ini wabak akhir zaman, bukan wabak yang mana dia datang untuk pergi, dia datang untuk kekal. Silakan ikhtiar lillahi ta'ala. Dapat pahala kalau kita ikut SOP. Kerana apa? Ini ikhtiar aku, ya Allah. Aku patuh pada pemerintah. Aku buat apa yang mana aku patut buat, ya Allah. Aku akur. Walaupun aku tak suka, tetapi aku akur pasal apa? Pemimpin aku arahkan, aku akur. Jangan lawan. Jaga disiplin kita. Dan ightanim. Ambillah peluang sekarang ni, kita tengah duduk dalam rumah. Tingkatkan amal. Itu persiapan nak jumpa Sayyidina Mahdi yang sebenar. Bukannya wah dengan beramal nanti beramal sekian itu sekian ni. Tak payah. Imam Mahdi tahu nak jadi tentera dia mana satu. Dan sekarang orang yang mana bakal jadi tentera Imam Mahdi pun dah ditanda dah pun oleh para aulia yang mana akan jumpa dengan Sayyidina Mahdi nanti. Tak payah sibuk, dah penuh dah pun senarainya. Saya nak jadi, tak payah sibuk, tak payah orang kata apa? Tak payah kalut kan. Tak payah kalut nak jadi tentera Mahdi. Asalkan kita berada di pihak Sayyidina Mahdi dah cukup. Tak payah kita ni sibuk nak cari amalan nak jadi Imam Mahdi semua. Nak ikut Sayyidina Mahdi tadi. Tak payah kalut. Tentera Imam Mahdi dah pun ditanda dah pun. Dah ditanda kata. Supaya tidak segera dimusnahkan, habis semua. Tutup segala tempat kufur. Tutup segala tempat maksiat. Hapuskan segala tempat kemaksiatan. Segala kilang-kilang arak, segala kilang-kilang rokok dan sebagainya. Hapuskan. Kalau tak berterusanlah kemungkaran melada ke bumi. Supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang yang melakukan kemungkaran dalam kejahatan tersebut. Tsunami datang, gempa bumi datang, dia bukan hancurkan rumah orang jahat saja, rumah orang baik pun juga. Tapi ialah rumah orang baik ni kadang-kadang dia Allah Ta'ala pasangkan ada pelampung keselamatan. Safety barrier. Dia tak boleh kena kacau. Dan seumpamanya. Waktu tsunami tahun 2004. Apa berlaku? Semua. Kita tengok mayat. Mayat apa? Mayat Tok Imam, mayat Tok Bilal. Dia orang berdosa ke? Dia orang tak berdosa. Tapi bila datangnya azab Allah Ta'ala, bila datangnya balak daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hapuskan semua. Itu macam mana? Bukankah ada orang yang soleh di situ? Ya. Nanti akhirat nanti bukankah dibangkitkan? Maka yang orang soleh dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dengan kesolehan dia, maka dia tetap juga akan masuk syurga. Yang fasik akan diasingkan masuk neraka. Wakalah. Tetapi juga menimpa semua penduduk yang berada di tempat berkenaan. Betul, setengah para awliya mereka ni mengasingkan diri mereka, tak nak duduk dekat tempat yang ramai orang. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Sini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam menyebutkan 1, 2, 3, 4. Empat peristiwa sebelum datangnya Dajjal. Yang pertama, kemungkaran berleluasa dalam masyarakat. Peperangan demi peperangan dan Islam kembali asing daripada pandangan orang Islam sendiri. Baca. Berkata Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Ahmad Fahmi menyebutkan, sebenarnya kesemua gejala buruk dan huru hara pada akhir zaman yang telah kita sebutkan dalam buku hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman yang baru kita perbahaskan dalam mukadimah tadi adalah tanda-tanda hampirnya Dajjal. Semua tu semua. Banyak lagi, insya-Allah kita akan bacakan satu persatu. Kalau tak sabar boleh tengok dekat Abnaul Jawi. Syekh Abu Zaki dah syarahkan satu persatu. Saya baca daripada hadis pertama sampai hadis yang terakhir dengan Syekh Abu Zaki. Ya Allah, orang kata apa, orang jual kata berderau hati. Seram, sangat-sangat menyeramkan. Ya Allah. Jadi suasana masyarakat kita pada hari ini perlu melakukan persediaan untuk menerima kedatangan Dajjal. Untuk sambut Tala'al Badru gitu. Na'udzubillah, bukan. Dia akan datang, Dajjal ni. Tapi apa yang kita boleh buat? Dia datang, kita nak jumpa ke? Na'udzubillah, jangan.
Kita nak jauh sejauh-jauhnya daripada dia. Mohon lindung sejauh-jauhnya daripada dia. Siapa tidak akan untung orang mana duduk dengan Dajjal. Wah kata. Persiapan nak menerima kedatangan Dajjal ni apa dia? Pasal kerosakan akan terus bertambah banyak setelah Dajjal muncul. Dia macam graf eksponensial. Tiba satu poin, Dajjal keluar, sop lagi banyak kerosakan. Dajjal keluar tak lama. Dajjal hanya keluar 40 hari saja. Penzahiran dia 40 hari saja. Orang tidak begitu asing dengan kesesatan yang dibawanya. Pasal apa? Dah biasa. Dah menjadi norma baharu. Norma baru sekarang untuk ikut Dajjal ke? Separuhnya ya, separuhnya tak. Kita jaga jarak-jarak, itu taklah. Kan kita kita hadkan masa nak angkat pusat beli belah dan begini tu. Tak, tapi kita nak katakan norma baharu yang mana berbahaya. Apabila orang dah tak solat Jumaat, apabila orang dah tak datang ke masjid, apabila kuliah pun dah diasingkan, apabila kita ni dah tak tunaikan solat-solat yang mana patut ditunaikan, apabila mungkar, apabila orang dah tak nak baca Quran, apabila apa macam-macam. Itu norma. Orang solat tapi yang dalam orang solat dekat masjid 12 orang ke? Tapi 12 orang tu jarak dia, ya Allah. Itu norma baharu yang tak sayuginya diteruskan. Hancur nanti. Kelak, tunggu sajalah negara kita ni, memang menunggu saja. Kalau masih diteruskan norma baharu yang mungkar tu. Tetapi dah ada kluster masjid. Semua masjid ke ada kluster? Sebagaimana ada kluster mall, adakah semua mall ditutup? Hatta ada kluster kasino. Semua kluster kasino, Magnum, 4D semua ditutup ke? Dah tu pasal apa? Tiba-tiba masjid 1, 2, 3 masjid saja ada kluster. Pasal apa semua masjid ditutup? Supaya dapat mengelakkan fitnah tak ada agama. Ini bodoh kalau pemikiran gitu. Lagilah kita kena lari masuk dalam masjid. Minta maaf. Cuba kita tengok apa yang Syekh Nuruddin dah bilang. SOP WHO kita dah buat dan gagal. SOP MKN kita dah buat dan dah gagal. SOP sendiri pun kita buat dah gagal dah pun. Kenapa tak nak cuba SOP Allah Subhanahu Wa Taala, SOP Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Mana pergi basirah yang saya duk canang-canang duk tanya kat Facebook? Masih berbakikah basirah pada hari ini? Basirah siapa? Basirah terhadap orang-orang basirah yang mana terkandung dalam umat-umat Islam. Adakah masih berbaki lagi di akhir zaman ini? Dan sangat sedih sudah kurang basirah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dah tidak begitu asing. Pasal apa? Diorang takkan terus marilah kita sembah Dajjal. Tak. Dia akan hakis sedikit demi sedikit. Sehingga menjadi normalisasi, pembaharuan, menjadi kebiasaan baru, kemungkaran, kekufuran, kerosakan, kesesatan yang dibawa oleh Dajjal nanti dah jadi satu norma baharu yang menjadi mungkar. Kita tidak mahu sebut tentang bab-bab kesihatan semua itu, kita tak nak sebutlah. Yang kita mahu sebut ni. Perangai kita. Takut Dajjal. Semua. Tapi pengajian tak mahu tengok. Macam Syibul lagi sebutkan. Kata bilang suka dengar kuliah. Kata kalau buka kuliah nak datang. Ni pasal apa? Sekarang ni orang yang mana patutnya boleh datang, pasal apa dia tak datang? Yalah, sekarang memang ada. Ya ni, dekat tengok dekat internet ni. Berapa ramai yang mana kita kenal. Tengok. Mana pergi yang duduk dengan kita? Mana pergi yang kata mahu setia? Mana pergi? Takut Dajjal. Pengajian pun tak nak tengok. Duha pun tak nak bikin. Ratib pun tak nak baca. Itulah semua anti Dajjal itu semua. Amalan-amalan yang mana menjaga akan zahir kita dan batin kita, itulah dia cara kita nak bendung. Majlis ilmu ni, majlis maulid ni. Dihalang, disekat memang pasti. Tapi kita mahu tanya, apa kita punya tanggungjawab? Apa persediaan kita untuk menghadapi sekarang kita dari sekat macam-macam ini? Apa persediaan kita? Buat bodoh saja kah? Meroyan kat rumah saja kah? Buat TikTok saja kah? Tak habis main Facebook saja kah? Apa perbuatan kita? Apa kita buat? Apa persiapan kita? Majlis ilmu pun tak mau datang. Zikir tak mau baca.
Selawat pada Nabi tak mau baca. Habis bertengkar kat Facebook sajalah kerja. Apa amalan kita untuk kita nak masuk ke dalam era sekarang ni? Masih lagi, baru masuk lagi, kita sekarang berada era pra-Mahdi. Bila Sayyidina Mahdi nak datang tu, kita tak tahu, barangkali 2-3 bulan saja lagi. Allahu alam. Nampaknya macam gayanya gitulah, 2-3 bulan lagi. Tapi paling-paling tidak, tak akan lebih daripada 5 tahun. Dan 5 tahun ni bukanlah tempoh yang sekejap. Bukanlah tempoh yang lama, minta maaf. Tapi apa persiapan kita? Kita mau buat bodoh, diam saja ke? Duduk rumah, buat apa, minum-minum saja, kemas-kemas saja, buat DIY saja ke? Masih meniaga saja ke? Mana amalan awak? Itu dia. Itu persiapannya mana Syekh Ahmad Fahmi Zam-Zam bilang bersama kita. Itu yang mana senantiasa diajar oleh Syekh Abu Zaki kita. Itu yang mana Habib Umar bin Hafiz duk bagi tahu pada kita. Itu juga apa yang mana saya duk ijazahkan amalan-amalan ni semua. Supaya melindungi kita. Jangan nanti, minta maaf lah, kalau awak tak beramal dan akhirnya awak na'uzubillah, awak terikut Dajjal, jangan salahkan siapa-siapa melainkan dia awak sendiri. Kita dah bagi tahu, bahkan ini kita marah. Geram pasal apa? Kita dah bagi, bukan tak bagi. Kita dah tunjuk, bukan tak tunjuk. Dah bagi clue besar-besar dah pun, masih lagi tak mau ikut. Nanti dulu kot bang, nanti kot bang. Nanti bila? Nak tunggu Dajjal ketuk pintu rumah kau baru kau nak taubat? Nak tunggu Dajjal dah depan taman perumahan kau baru kau nak takut? Baru kau nak baca Rati Al-Hadad semua? Wah, tu dah tak guna. Umpama orang dia dah kena serang dengan penyakit, dah kanser tahap 5, tahap 5, tahap 6, baru dia nak makan vitamin dan sebagainya. Jalan, tak ada maknanya jalan. Wah, kata. Bahkan terdapat sebahagian masyarakat menanti-nanti kemunculan Dajjal kerana menganggap bahawa dia adalah tokoh yang hebat. Yang kita Syabul lagi saya sebutkan, Dajjal ni dia datang bukan monster tau. Rambut menyeringai, berserabai semua. Wah, gergang. Dia bukan besar macam Godzilla. Tak. Bukan macam King Kong. Bukan macam Ultraman, Batman dan sebagainya. Tak. Dia adalah manusia. Sama tinggi duduk masing-masing kita semua. Sama. Ini lagi bahaya. Pasal apa? Kita mengingat. Cuba kita Google. Cuba Google. Buka Google image Dajjal. Muka dia macam mana? Muka buruk kan? Cuba image. Dekat rumah pun sama-sama. Kita Google, tulis Dajjal saja. Tengok Google image Dajjal. Tengok image. Buruk semuanya. Buta sebelah, ada ke Alif Para, Kafara kan. Yang saya jumpa lagi lah, ada apa? Ada tindik dekat tengah-tengah lagi kan. Dajjal itu orangnya handsome. Dajjal tu orangnya siapa lagi handsome? Siapa paling handsome sekarang kat dunia ni? Dajjal lebih handsome. Sebelum dia menzahirkan diri dia Tuhan. Siapa yang mana? Ahli politik mana yang mana kata-kata dia paling berkarisma? Dajjal punya karisma lagi tinggi daripada dia. Ahli ekonomi mana yang mana segala cakap dia orang boleh pakai? Dajjal punya cadangan lagi dahsyat. Mana mau lari ketika itu? Mana mau lari? Tak boleh lari mana. Kerana perkara ini bukan perkara yang seram, tapi perkara yang menyeramkan. Nanti kita akan tengok fitnah Dajjal lagi dahsyat. Ini sebelum dia zahirkan bahawa dia kata diri dia Tuhan, masih lagi orang nampak hebat. This is the people, this is the person yang mana yang mana dialah yang mana mendatangkan penyelesaian pada masalah kita semua. Entrepreneur, ahli ekonomi hebat, ahli politik hebat. He can do anything, Masya Allah. Hebatnya dia ni. Dah lah handsome, pandai, kaya, berkarisma, kacau, cantik, tertarik. Kau memang dah bom Dajjal ni pada awal. Orang akan tertarik. Lepas tu Maulana Jalaluddin Rumi kata apa? Wahai saudara, syaitan itu bukanlah seperti yang kau sangkakan. Syaitan itu cantik. Betul tak? Syaitan tu cantik tak? Cantik. Cuba tengok kan. Bayangkan kalau syaitan datang pada kita. Nak goda kita buat tengok benda haram. Kau buat. Nak tak gitu. Takut kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Planting dia.
Cuba kalau dia datang dalam keadaan bentuk perempuan yang cantik, lelaki yang handsome. Syaitan itu cantik dan lebih cantik lagi Dajjal. Kerana apa? Kerana nak tarik hawa nafsu manusia dan mereka pegang. Mereka kerana pegang sikit saja. Tapi hawa nafsu manusia pegang kuat, tak nak kasih lepas pada Dajjal dan pada syaitan. Ini bahaya mana kita sangat. Menakutkan, menyeramkan. Ya Allah. Tak guna saya duduk nengki-nengki ni semua kalau tak faham-faham juga. Takutnya. Takut kita mau bikin apa? Belajar ilmu. Ilmu sayugiannya dipelajari. Amal yang mana kita sebut ratib hadat, ratib itu. Penat saya, tak penat lah. Berapa banyak kan kalau tuan-tuan guru kita, para habaib kita nak bagi itu, bukan main susah. Saya nak dapatkan ijazah semua. Susah tau, ingat mudah ke? Dia kena tapati tu. Nanti kena tapati dia. Kan nak minta punya main segan. Kita bagi free saja. Itu pun orang tak nak amal. Wah kata. Mau tunggu apa lagi? Wah kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Masyarakat kita pada hari ini sudah banyak kehilangan nilai murni. Yang tua tak nak sayangi yang muda. Yang muda biadab pada yang tua. Yang ada jawatan memijak pada yang bawah. Yang bawahan tidak taat pada yang atasan. Ahli agamanya fasik. Ahli ibadat dan juga apa, ulama'nya fasik. Orang awamnya, ya Allah, pemimpinnya korup dan seumpamanya. Nampak saja baik zahir, tapi apa terkandung dalam isi hati. Orang-orang yang ada basirah, orang yang ada pandangan mata hati, calik mata hati dia ni, dia akan nampak betapa dunia sempit, tuan-tuan. Kalau boleh, ya Allah, matikan aku segera, ya Allah, aku dah tak tahan hidup atas muka bumi ni. Pasal apa? Penipuannya dah banyak. Fitnahnya dah banyak. Penzahirannya, kita nak tunggu apa lagi? Sekarang ni tunggu. Kita ingat apa? Oh, datang Sayyidina Mahdi datang, aman damai. Sebelum nak menuju aman damai nanti zaman Sayyidina Mahdi, zaman Sayyidina Isa nanti, kena lalui dulu zaman Dajjal. Sebelum nak lalui zaman Dajjal, kena lalui dulu zaman Perah Mahdi. Ini zaman Perah Mahdi sekarang ni. Tak tahan kita, gagal habis. Masih lagi kita kecundang, masih lagi kita kepingin nak buat maksiat sekarang ni, habis. Takut tau, seram. Ihzaru, berhati-hati, warning, amaran ini kita semua. Dan Allah Ta'ala rahmati kita sentiasa. Banyak perkara yang penting dalam agama tidak diberikan perhatian sewajarnya. Seperti ilmu yang dikatakan ilmu fardu ain oleh para ulama itu, iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu Muslim. Dah tak diberatkan. Berapa ramai ingat yang saya cakap ni semua benda-benda advance? Betul tak? Advance tak apa yang saya cakap ni? Tak. Bab akidah advance ke? Fiqah advance ke? Terlampau tinggi ke? Tasawuf tinggi ke? Semua ni, wallahi, semua ini yang mana very basic, yang mana apa yang saya tahu, semua orang kena tahu juga. Dan tak sebagiannya orang macam saya kena bercakap, saya ni bukan ustaz. Saya ni doktor gigi. Tapi dipilih untuk jadi khadam Nabi SAW, dan kita jadi khadam. Khidmat. Pasal apa? Dah yang pasal kerana orang dah tak nak cari ustaz-ustazah. Asal nampak ustaz-ustazah orang lari. Jadi itu Allah ambil orang ni accountant. Tak akhir accountant kan. Doktor gigi kena buat, doktor biasa, pensyarah universiti. Semuanya kami belajar dengan guru-guru supaya apa? Tersebar, menyebar di kalangan umat Nabi SAW. Memberitahu tentang ilmu fardu ain. Kami tak ajar belum tinggi. Kami ajar ilmu fardu ain. Bukan ajar pun, kongsi saja. Kami bukan guru, kami bukan ustaz. Tapi itu punya Allah. Tapi susahnya nak tahu orang ni semua. Penat. Memenatkan. Wah kata. Ilmu fardu ain orang tak nak belajar. Sifat 20 tunggang langgang itu tengok jadi apa, masa kita sebut juga nama dia begini, Aiman Bana tu, apa jadi pada dia? Saya duk nak sebut nama dia. Tolong tinggalkan dia. Jangan baca buku dia. Kalau ada buku dia, bakar sajalah. Tengok apa jadi. Pasal apa banyak wahabi-wahabi sana? Pasal fardu ain kita tak kukuh. Pasal apa? Dulu wahabi dah ada juga. Tapi pasal apa? Tok nenek moyang kita, generasi atuk-atuk kita, generasi bapak-bapak kita, pasal apa mereka tak tergugat? Kerana fardu ain mereka kukuh dalam hati. Sifat 20 ilmu akidah tu kukuh dalam hati.
Fiqah, ibadah, kukuh dalam hati. Tasawuf, tak payah cerita, memang kukuh dalam hati. Tapi dah mula digoyah-goyahkan. Akhirnya ilmu yang mana seyogianya dipelajari oleh semua orang, ilmu fardu ain, hanya segelintir orang saya pelajari. Tapi ilmu fardu kifayah, sebaliknya, ilmu yang dikatakan ilmu fardu kifayah seperti sains, matematik dan lain-lain, hampir semua orang mempelajarinya. Tak boleh, budak ni kalau tak faham apa additional mathematics, integration, tak boleh hidup dia nanti. Kita mau tanya berapa ramai orang ambil subjek additional mathematics, matematik tambahan? Ambil tak ambil? Matematik yang kita guna sekarang ada tak sampai sebesar-besarnya, detail-detail macam dalam SPM, dalam PMR? Cuba kira berapa area ni. Area senang lah kan, berapa, apa orang kata apa, area apa dalam masa, keluasan, bukan keluasan, area lah kan. Kan volume okey lah, kena tahu juga. Itu dalam fiqh pun ada cerita juga. Tambah tolak bagi itu selalu kena belajar lah kan, yang asas-asas mana kalau kita apa sampai PMR pun dah cukup dah sebenarnya. Tapi tak boleh, awak kena tahu guna sin konstan. Awak kena tahu dydx semua. Kena tahu. Awak tak tahu mati nanti. Macam mana awak nak kerja? Berapa ramai orang kat luar sana tak belajar pun benda tu, jadi kaya raya. Kita ditipu, kena kencing, tipu-tipu, kena kucing belak-belak kita je. Fizik kena tahu. Biologi kena tahu. Chemistry kena tahu. Nyembur lah kat sana. Itu dah. Ini benda ni kena belajar, kena ada degree, PhD, fardu ain. Tak apa, itu awak nak jadi ustaz ke? Saya pernah dipelekehkan oleh satu orang pengarah Majlis Amanah Rakyat. Kita mau sebut juga, ni kita mau sebut orang-orang begini mana pegang jawatan. Wah, kita cakap Masya Allah, dengar hidup. Kita cakap dengan dia, you lepas you habis SPM nanti you nak buat apa? Saya ingat saya nak belajar pondok, nak kukuh fardu ain. Masuk pondok, why are you wasting your time? You pergilah belajar memasak, pergi ambil skill yang lain, belajar software, belajar pasal data, belajar pasal itu. Itulah yang mana punca kerosakan. Orang tu pun dah pencin dah pun. Musibah habis. Fardu ain dikatakan buang masa, dikatakan lekeh, dikatakan leceh dan sebagainya. Kau mati dalam keadaan akidah kau tak sah, habis mati kafir. Mati dalam keadaan apa mengatakan Allah macam makhluk dan seumpamanya, habis mati kafir. Rosak akidah, mati dan tidak di repair dengan ilmu, habis. Dan itu apa yang berlaku. Menafsirkan Quran ikut suka hati dan sendiri, ikut otak sendiri. Tak nak dengar pada tuan-tuan guru. Tengok akhirnya apa jadi. Tengok. Mufti wilayah keluar statement, habis. Kata mufti wilayah sesat. Ustaz buat statement, habis kena hentam. Ustazah suruh taubat pun, habis kena hentam. Bilang itu, habis kena hentam. Yang nama orang soleh, Habib cakap, Habib dikafirkan. La ilaha illallah. Masalah apa? Fardu ain dah hancur dan luput dalam masyarakat kita dan tidak dibangkitkan semula. Dan itu tujuan penubuhan Darul Ridha ni. Kita nak bagi fardu ain free of charge. Siapa yang datang, ahlan wa sahlan. Ada sebenarnya saya minta yuran. Tak ada. Ada orang kita mengajar kitab sama, minta yuran. Jadual dia pun sama macam kita, cuma dia punya tertutup lah. Bagi tak apalah, itu cara dia. Tapi kita bagi percuma, orang tak nak, benda free. Just pay attention sajalah. Saya tak pernah minta satu sen pun bagi tuan-tuan, saudara-saudari semua, pasal pengajian sini, tak ada. Padahal apa yang mana kita ajarkan di sini, fiqahnya, akidahnya, tasawufnya, semua tu wajib kita belajar, wajib jadi sebati, bahkan wajib juga kita mengajar kepada anak-anak kita. Apabila tiba waktunya kita mengajar, kita wajib ajarkan. Dia tengok tak ada zaman sekarang, mak bapak, kau tak jadi engineer, kau tak jadi engineer, mampus kau nanti. Kau tak jadi lawyer, mampus kau nanti. Kau tak jadi doktor, kau nanti nak makan apa? Nak makan pasir, makan nasi lah mak oi.
Pemikirannya dah diracunkan dalam otak kita. Engkau mesti jadi profesional, tak jadi ustaz pun tak apa. Tak belajar ilmu fardu ain pun tak apa. Itu pandai-pandai kau lah. Ini mak bapak yang dayus memang layak ke neraka. Wahai ibu-ibu ayah-ayah, sanggupkah awak nak tengok anak-anak awak dilempar dalam neraka? Sanggup? Ya, saya tahu. Anda, ibu-ibu ayah-ayah yang mana? Sanggup? Tak apa. Biarlah dia. Biar dia masuk neraka. Tak pernah pula ustaz, saya tak nak cakap gitu pula. Perbuatan ibu-ibu ayah begitu. Tak apa, biarlah anak aku ni penat, ngantuk. Nantilah baru balik dari asrama. Penat exam, tak apa, nanti dia solat lambat-lambat sikit pun tak apa. Tak apalah, dia tak datang pengajian, tak ikut aku di masjid pun tak apa. Dia study, belajar. Belajar kan. Dia kena belajar, SPM dah dekat. IGCSE dia dah dekat. Dia punya periksa akhir dah nak dekat. Lingkup anak kau nanti. Dengan kau lingkup sekali. Tak mahu ibu-ibu ayah saya panggil kau pula. Dia kita mahu. Patut. Pasal apa? Yang tak utama kau utamakan. Yang utama kau tak utamakan. Habis. Tunggang langgang lah dunia ini sayang. Allah. Ini kita cakap sampai saya hilang suara pun. Ubah apa-apa tak? Mudah-mudahan ubah. Paling tidak Ahmad Faisal ni lah dia dengar apa saya cakap. Yang nonton insya-Allah lah khusyuk juga lah kan. Ya tu fardu ain dikata fardu kifayah. Tak, ilmu fardu ain dikata apa? Sunat. Ya Allah ya Tuhan aku. Habis. Kan? Orang zaman sekarang dah, kelas yang besar-besar, kelas Shopee dan sebagainya. Wah. Kelas saham ribu-ribu, sanggup bayar, sanggup. Tapi kelas muamalat, ustaz minta iuran sikit saja. Apa ni duniawi ustaz ni. Mahal dan sebagainya, leceh dan sebagainya. Engkau dah dibutakan dan Dajjal dah berjaya membutakan mata hati engkau. Ya ashabul basirah. Wahai orang-orang yang memiliki basirahlah hati. Tidakkah kita ni melihat dunia ini, pandanglah mata ini. Pinjam kacamata tuan-tuan guru, para habaib kita. Takkah kita hargai tuan-tuan guru, para habaib kita ni? Datang tinggalkan Hadramaut mereka yang mana sangat seronok di sana itu. Datang ke negeri kita yang kotor ini. Mereka kerah macam-macam. Mereka kerah anak-anak murid mereka. Belajar. Itu pun masih lagi kita membabi buta. Masih lagi kita mau tutup mata. La ilaha illallah. Habis. Tak apa, kau tak tahu fardu ain pun tak apa. Kau tak tahu tayamum tak apa. Asalkan kau tahu bagaimana nak bina pencakar langit. Apa gunanya jadi doktor tapi buta fardu ain? Apa guna kau ni jadi pakar oral and maxillofacial surgery? OMFS. Itu saya nak master ke dalam itu. Tapi fardu ain kau jahil. Alhamdulillah, nasib baik doktor-doktor saya ramai yang mana tak jahil fardu ain. Syukur. Mereka tahu agama. Berbanding mereka yang tahu dan mereka tak tahu, berapa lagi ramai yang tahu ke atau lagi ramai yang tak tahu? Apa asalkan jadi profesional? Apa asalkan jadi itu? Jadi ini. Apa mau jadi? Nak jadi apa? Jadi hamba dunia? Ya Allah. Habis. Fardu ain pun tak habis kabul lagi. Ya Allah. Terdapat juga sesetengah masyarakat kita memandang sinis. Siapa dia ni? Memandang sinis terhadap wanita yang menutup aurat dengan sempurna. Namun mereka tidak berasa bersalah pula kalau melihat wanita yang auratnya terbuka, yang membuka auratnya. Begitulah seterusnya banyak kewajipan yang diabaikan dan banyak maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Ya Allah. La ilaha illallah. Zaman kita ke? Taklah, bukan zaman kita. Zaman kita dah. Zaman siapa lagi? Zaman siapa lagi?
Ya Allah. Katakan apa, kalau yang tutup aurat, yang pakai secara sempurna, panggilnya ustazah saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panarim. Ada bukan tu kewajipan. Kata ikut Quran, kata ikut hadis. Allah sebut apa? Yughdidna min jalabibihin. Pakai jilbab. Yang nama jilbab tu bukan dada. Jilbab tu sampai ke pusat. Kalau belakang sampai untuk punggung. Berapa ramai orang pakai macam tu sekarang. Orang lagi suka pakai tudung, apa nama dia? Tudung belit leher. Dah letak kepada dah selubung kepala, belit ikat saja, itu saja. Dada terdadah. Kadang-kadang nampak tengkuk, nampak telinga, nampak itu, nampak rambut dan sebagainya. Apa itu? Dan tak ada salah. Lepas tu saya sebut modesty is a rarity. Kesederhanaan sudah menjadi suatu perkara yang mana jarang. La ilaha illallah. Begitulah seterusnya, banyak kewajipan yang diabaikan dan banyak maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Nak bendung macam mana? Tak lain tak bukan mula dengan diri kita. Mula dengan our close circle. Kawan-kawan, ahli keluarga kita, ibu-ibu, ayah-ayah, tolong jaga anak-anak dara anda. Ni tak, ibu-ibu, ayah-ayah, ya Allah, biar saja anak beranak, anak perempuan. Entah tak tahu dia keluargan jantan mana. Entah tak tahu siapa kawan dia. Mak, orang keluar dia, mak, gimana tu? Dia panggil kawan-kawan. Study group apa? Tak maaf sebut. Kadang senggama dengan anak bujang orang. Dia rosakkan dengan anak bujang orang. Ibu-ibu, ayah-ayah, tolong jaga anak-anak lelaki anda. Dengan siapa dia berkawan? Hatta dengan kawan-kawan lelaki. Itu pun kau kena tengok juga. Zaman sekarang bukan kira. Allah. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, nak nangis kita fikir kadang-kadang seorang-seorang. Abang-abang tolong jaga adik-adik, tolong tengok pantau abang-abang semua. Abang-abang, kakak kita. Dan menjadi satu norma baru yang mana Dajjal dah berjaya terapkan, tentera-tentera Dajjal dah berjaya terapkan norma maksiat. Budaya derhaka pada mak ayah, budaya derhaka pada tuan-tuan guru, budaya derhaka pada pemerintah dah diterapkan. Kalau begitu keadaan masyarakat Islam hari ini, maka bagaimana pula mereka 10 tahun yang akan datang. Ni Syekh Fahmi bilang bila ni? 1997, 10 tahun 1997 berapa? 2007 macam mana huru-hara? 2017 macam mana? Kita 2017 dengan 2021 berapa beza umur, jarak? 5 tahun dah. Artinya dah 25 tahun daripada kitab ni. Macam mana awalnya? Mana ada, tak ada. Kalau masih lagi kita membabi buta kata tak ada benda ni. Umpama kita duduk tengah-tengah. Ni sekarang pukul apa ni? Pukul 11:45. Kita keluar. Mana ada, gelap lagi lah matahari. Mana ada matahari? Mana tengok atas sikit? Mana ada, tak ada matahari. Pasal kau tutup mata kau. Mata kau dibutakan. Lepas tu kau tak nampak bahawa dunia nak terbalik dah. Jadi suasana masyarakat perlu membuat persediaan untuk menerima kemunculan Dajjal yang akan mengatakan yang halal itu haram dan haram itu halal, mengatakan neraka itu syurga dan sebaliknya syurga itu neraka. Bukankah dah sekarang ni yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan yang baik? Ya Allah. Sempit dada kita dah. Ada rasa tak satu kesempitan dalam hati? Kau tak ada rasa? Biasa je. Allah bekalkan kita basirah, pandangan mata hati. Adakah kita nak membutakan diri kita lagi? Dalam suasana antarabangsa pula kita dapat menyaksikan berlakunya penindasan. Berlaku di Rohingya, Uyghur, Wiji, orang kata nak sebut tu Wiji.
orang-orang Cina Islam di wilayah Xinjiang, apa tak gitulah nak sebut nama dia, tak tahu. Penindasan. Mana pergi suara-suara yang mengatakan hak asasi manusia? Rohingya, mana pergi orang Syria, mana pergi orang mengatakan menegakkan hak asasi manusia? Mana? Semua tanya. Kezaliman, peperangan demi peperangan, ya Allah. Apa lagi kita nak tunggu? Sampai bila kita nak tunggu untuk beramal? Belum tibakah waktunya untuk hati orang beriman ni untuk kembali pada Allah Ta'ala, kembali khusyuk pada Allah Ta'ala? Gempa bumi demi gempa bumi. Semakin maju teknologi, semakin tersiksa insan kerananya. Teknologi yang ditaja oleh fahaman sekular dan berdasarkan kepada kepentingan peribadi telah banyak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sekularisme mengatakan agama asing, dunia asing. Agama-agama lah. Yang mana hanya melihat agama hanyalah pada di masjid saja. Melihat agama hanyalah pada ibadah, solat, puasa dan zakat saja. Hanya melihat agama hanyalah pada terletak dalam kitab-kitab, sekadar pada teks sahaja dan bukannya untuk diterapkan sebagai cara hidup. Itu ancaman dan bahaya sekularisme yang mana juga telah merasuk ke dalam jiwa manusia kita sekarang. Bukankah sekarang dah tak nama yang hanya tinggal berbaki Islam ini, apa dia, hanyalah beberapa ma'ajah yang setia tengok kuliah, akak-akak yang mana setia tengok kuliah, wa'aji yang mana ikhlas menuntut agama Allah Ta'ala. Masjid pun dah ditutup. Apa lagi berbaki pada Islam akhir zaman ini? Tak seperti dahulu, gahnya Islam ini, sana sini orang bertakbir, bertasbih, bertahmid, baca Al-Quran sana sini, majlis ilmu sana sini. Kemajuan ekonomi yang mana berteraskan syariah Islam sana sini. Sekarang lingkup. Yang paling lingkup siapa? Kita. Tak payah cerita orang lain dulu, kita ni macam mana. Memang berlakunya sempit sesempitnya, lingkup selingkupnya. Tapi kita lihat diri kita ni lingkup ke tak? Saya takut tau, kita takut. Sebenarnya antara keseraman saya nak cerita bab akhir zaman ini, yang mana menjadi saya punya tali kekang adalah hadis Nabi SAW. Man gala halakan nas fahuwa ahlakahum. Barang siapa yang mengatakan manusia telah hancur, maka dia yang paling hancur di kalangannya. Saya sedar akan hadis itu, dan saya takut janganlah aku yang jadi orang paling hancur, ya Allah. Bila dibaca syarahnya, kita tenang sedikit. Iaitu orang yang mengatakan orang dah hancur, aku ni betul, orang dah hancur, aku ni betul, itu dia paling hancur. Kita pun juga terumbang ambing juga ditelan dengan zaman ni. Sebab tu kita harus sedar. Kita baca bukan nak kata bukan untuk giling kepala. Untuk kita giling kepala, teruk dah, habis dah, teruk dah, habis dah, teruk dah, habis dah, hancur lah, itulah, inilah. Bukan itu tujuan saya baca kitab ini dengan tuan-tuan saudara-saudari semua. Tak. Tujuan saya membaca kitab ini adalah supaya kita sadar, supaya kita sedar. Kita giling kepala, bukan giling kepala pada ahwal luaran. Kita giling kepala terhadap diri kita. Ya Allah, apa salah aku ni, ya Allah. Macam-macam perbuatan aku ni, macam-macam itu, macam-macam jenayah lagi aku terlibat denganmu, ya Allah. Belumkah tibanya masa untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dah tiba. Bangkit wahai saudara-saudari sekalian, kembali pada Allah Taala. Kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut jejak langkah tuan-tuan guru kita yang mana telah mendahului kita atas jalan ini. Ikut fabi huda ulaika alladziina hadahullah fabi hudahum iqtadih. Allah Taala sebut dalam Quran, mereka itulah golongan yang mana diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka melalui hidayah mana Allah Taala bagi pada mereka dan melalui bimbingan mereka, ikut mereka. Sekarang ini ikat diri kita dengan tuan-tuan guru, ikat diri kita dengan ajaran orang-orang saleh. Belajar mana yang betul. Kalau kita masih lagi confused, doa, ya Allah, tunjukkan aku, ya Allah, kepada orang yang mana boleh tunjukkan aku kepada engkau. Sambungkan aku, ya Allah, dengan orang yang boleh sambungkan aku dengan engkau, ya Allah.
Ya Allah, tunjuklah ya Allah, tunjuklah ya Allah, tunjuklah ya Allah. Menangislah depan Allah Ta'ala. Pasal sekarang zaman dah makin gelap. Orang yang mana tak menyalakan lampu daripada awal, yang mana tak ada beli lampu daripada awal, dia akan terhuyung hayang dan blackout. Zaman sudah gelap dah pun, sekarang bukan makin gelap, sudah gelap, tak tahu mana betul, mana satu salah. Betul tak? Bukankah itu sekarang ni akhir? Dalam tempoh 4-5 tahun yang lepas, bukan itu sekarang. Kita tak tahu siapa betul, siapa salah, parti mana betul, parti mana salah, orang mana betul, orang mana salah. Dan akan bertambah gelap lagi, bertambah gelap lagi, bertambah gelap lagi, bertambah gelap, bertambah gelap, bertambah gelap, sampai kita sendiri dah tak nampak diri kita sendiri. Umpama apa, kegelapan malam, kadang-kadang kalau kita malam-malam dekat bilik kita sendiri, kita ulur tangan depan muka kita, masih kita nampak. Tapi gelapnya akhir zaman nanti, yang mana akan makin, sekarang dah gelap, yang mana umpamanya mata depan, tangan depan muka baru kita nampak. Akan datang lagi gelap, yang mana kalau tangan depan mata ni pun kita dah tak nampak dah. Wah. La ilaha illallah. Selamatkan diri kita, selamatkan orang keliling kita. Zamannya dah dekat, waktunya dah tiba. Kalau kita masih membuta, masih kita tutup mata, habis, kita akan tersandung akhirnya. Wallahu a'lam.